Okey, kita sambung. Nombor 16, koordinat geometri kan, 16. Nombor 16 kat sini soalan dia, kalau kamu tengok kat sini simple, ada gambar dia, simple gambar raja tu. In the following diagram, point P lies on the straight line AB such that PB equal to 2AP. Jadi dia bagi kat sini satu equation, PB equal to 2AP. Equation ni biasanya kita boleh tukarkan dia kepada bentuk ratio. Kita boleh tukarkan kepada bentuk ratio, iaitu saya potong AP, pindah ke sebelah per, ini akan jadi per 1. Jadi PB akan jadi 2, AP akan jadi 1. Okey, ini ratio kita dapat dah. Okey, daripada sini soalan dia disuruh cari find equation of straight line PQ. Jadi nak cari PQ, kita kena ada koordinat P dulu. Jadi koordinat P tu nak cari, kita akan gunakan line segment kita ni, iaitu A, P dan B. Kan, yang mana A 3, negatif 5, P kita tak tahu, XY, B kita 6, 16. Okey, ratio pula PB 2. PB 2, AP 1. Kan? AP 1. Jadi kita buat line segment lah, macam biasa, daripada tengah, potong. X belah kiri, Y belah kanan, kita cross. Dia akan jadi kat situ 3 darab 2, 6. Campur dengan 6 kali 1, 6 juga, per dengan hasil tambah. 1 campur 2, 3, kamu akan dapat 12 bagi 3, 4. Okey. Y pun sama, negatif 2, negatif 10. Negatif 10 campur dengan 16 per dengan 3 sama dengan 6 bahagi 3 dapat 2. Jadi koordinat P adalah 4, 2. Okey. Bila dapat koordinat P, baru kita boleh cari persamaan. Jadi kita boleh pakai formula untuk buat persamaan. Okey. Straight line equation. Ada dua cara kalau kita guna jenis keturunan, gradient form. Kalau kita nak buat gradient form ataupun kita nak buat general form, kita ada dua cara selain dari intercept form. Iaitu yang pertama, kita buat yang macam biasa tu, y equal to mx plus c. Satu lagi kita boleh buat y minus y1 equal to m x minus x1. Ini pun boleh juga. Kan? Ini formula yang kedua. Contoh, tapi kena macam mana pun dia kena ada gradient. Gradient kena ada. Kalau gradient tak ada, tak boleh juga. Kena cari juga dia punya keturunan. Jadi keturunan kita antara P 42 dan juga Q kat situ ada negatif 1, 6. Jadi kat situ gradient kita sama dengan, kalau saya ambil Y2 tolak 6 akan dapat negatif 4 per dengan 4 tolak negatif 1 akan dapat 5. Ini dia punya gradient. Okay. Dan biasanya kalau gradient kamu fraction, dia lagi sesuai pakai yang ini. Okay. Kalau gradient fraction lagi sesuai pakai ini. Sebab apa? Kita terus buat kat situ. Y minus, ambil satu koordinat. Kita contoh saya ambil yang ni. 2 sama dengan M negatif 4 per 5 X minus 4. Okay. Dia sebab bila kita buat bentuk macam ni, kita mudah untuk buat general form. Kalau kita buat gradient form, 2 pergi sini. Kalau general form, 5 pergi sini. Kita darab dengan 5. Jadi akan jadi 5Y tolak 10 sama dengan negatif 4X campur 16. Kalau general form mesti equal to 0. Jadi kita boleh buat 5Y campur 4X tolak dengan 26 sama dengan 0. Ini kita panggil dia straight line equation. Tapi dalam bentuk apa? General form. Okay. Satu lagi. Benda yang sama juga. Ni pindah ke sini. Y sama dengan negatif 4 per 5X campur dengan ni 16 per 5 campur 2
kita akan dapat Y sama dengan negatif 4/5X. Yang ni campur dengan 26/5. Yang ini kita panggil dia gradient form. Ini general form. Dua-dua jawapan betul. Sama je sebenarnya dua-dua. Okey, dalam exam tak payah buat dua-dua, pilih je mana-mana yang sesuai kan. Cuma kalau kita pakai general form, biasanya general form dia tak ada fraction. Okey, gradient form dia tak kisah ada fraction ke apa, tak kisah sebab apa, asalkan yang sebelah X ni adalah dia punya gradient. Okey, ini sampel je walaupun soalan dia pendek, kita revise sikit lah kan dekat nombor 16 ni. Kita terus pergi nombor 17. Kalau ada soalan tanya je Mi Saya terus dia sebab soalan banyak lah ini. 18, 16, 17 kan? 17. Okey. Soalan nombor 17 pula dia minta apa? Tengok. P is a point of intersection of the line 3y minus x equal to 1 dengan y equal to negative 2x plus 5. Okey, yang kat sini P adalah tengah-tengah ni saya letak. Sebab P adalah apa? Intersection. If coordinate of Q are, dia bagi Q. Find the equation of straight line PQ. Dia cari equation PQ. Jadi kita akan buat ni dulu nak dapat P. Nak dapat PQ kena ada P dan Q. Nak dapat P kena buat simultaneous equation. Simultaneous equation kita kena hapuskan Y dulu. Jadi saya akan gantikan kat sini 3Y negative 2X plus 5 minus X equal to Y. Ini saya guna substitution. Boleh guna elimination. 6X campur 15 minus X equal to 1. Dan kita akan dapat negative 7x is equal to negative 14. So, x equal to 2. Okay, dapat x equal to 2 masuk je mana-mana untuk dapat y. Jadi, y sama dengan yang ni lah, senang dia dah ready kan. Negative 2, 2 plus 5. Jadi, kita akan dapat 1. Jadi, koordinat P kat situ adalah x dia 2, y dia 1. Sekarang kita dah ada P, dah ada Q. Kita dah boleh buat equation. Okay. Cari M dulu. Gradient. Gradient dia sama dengan, saya ambil kat sini, Y negative 3 minus 1 over 3 minus 2. Okay. Formula dia sebab dia ada negatif. 3 ni, Y2 minus Y1. X2 minus X1. Kita akan dapat kat situ negatif 4/1. Tak payahlah, negatif 4 sudah. Okay. Boleh buat equation dia. Pakai yang tadi pun tak apa. Y minus, pilih siapa koordinat yang kita nak pakai. Ambil P. Kalau saya ambil P, Y minus 1, negatif 4, X minus 2. Okay. Yang ini kita boleh buat macam mana pun tak apa, nak buat apa dia, sebab dia tak ada fraction. Dia mudah. Negatif 4x campur 8, y minus 1. Jadi kat sini dah ada y, paling senang kita buat dalam bentuk gradient form. Negatif 4x plus 8 plus 1, 9. Okay. Nanti kalau kau nak simple je sebenarnya buat equation ni. Nombor 17 Terus kita pergi dekat nombor 18 pula. Nombor 18, a straight line pass through the point C and D. Dia kata C and D. C, negative 3, negative 6. And D kat situ, 5, 6. Okay. If point E, R9, such that R is a constant, lie on the straight line CD extended. Okay, find the value of R. Jadi CD
C, D, C negative 3, 6. Negative 6. D, 5, 6. Dia extend lagi. Ini maksud extend. Extend. Kan dia letak kat situ R. R pula, sorry. E. E adalah R9. Okay. Find the value of R. Yang ni dia duduk dalam satu line lah. Collinear kita panggil. Collinear. Jadi dia punya sepatutnya senang. Buat persamaan dia. Kalau nak buat persamaan boleh. Nak pakai kecurunan pun boleh. Nak pakai kecurunan boleh. Ataupun kita panggil dia sebenarnya dalam matematik dia bagi kaedah vektor. Itu saya akan dapatkan X dulu. Ni X. Kita akan dapat dia punya R. Tengok Y dia. 2. Atas bawah. Okay. Kita dapat dia punya distance. Yang ni saya ambil 5 minus negative 3. Yang ni kita ambil R minus 6. R minus 6 tak, sorry. X R minus 5. Okay. Y pula. Tengok kat sini. Y. Saya salah letak ni Y. Sepatutnya Y dekat 6. Okay. Y. 6 minus negative 6. Sini. 9 minus 6. Okay. Jadi kita tengok kat sini 12. Sini 3. Yang ini 8. Yang ini R minus 5. Jadi kalau kita guna tu, kita dah boleh letak dia punya nisbah dah. Cara buat nisbah dia boleh. Yang ni saya tak pakai yang formula kan. Saya try pakai ni je. Pakai apa? Kaedah jarak. Okay. Ni kita boleh jadikan dia 12 dengan 3. 8 dengan R minus 5. Kita boleh dapat. Satu teknik lah. Satu lagi kita pakai formula yang biasa tu. Cuma dia tak ada nisbah. Kalau nak pakai formula biasa dia tak ada nisbah. Okay. Yang kedua, ni saya siapkan ni. 12R tolak dengan 60 sama dengan 24. Jadi 12R sama dengan 84. Jadi R sama dengan 7. Satu lagi cara. Saya rasa lebih kurang kot. Kita buat macam tu. Dia duduk dalam satu baris. Negatif 3, negatif 6, 5, 6, R9. Okay. Satu lagi cara kita boleh pakai teknik kecerunan. Ni dengan ni dia ada kecerunan yang sama. M dia sama. M equal to M. Kecerunan kat sini adalah 6 tolak negatif 6 per dengan 5 tolak negatif 3 sama dengan 9 tolak 6 per R tolak 5. Benda sama sebenarnya. Tengok. Ni kan jadi 12, 8, 3, R minus 5. Dapat benda sama. Okay. Ini jawapan kita sama. Itu R equal to 7. Dua kaedah. Okay. Soalan kedua diminta kat situ. Point N divide the line segment CD internally in ratio 3:1. Find the coordinate of point N. Ini cerita dia pasal C dengan D je. Untuk B Okay. C dengan D, jangan tengok orang lain. C dengan D. Kat situ C negatif 3, negatif 6. D kita kat situ 5 dengan 6. Kemudian dia kata ada satu titik divide line segment tu internally. Okay. Jadi ni ratio dia bagi 3:1. Koordinat N ni pun dah senang. Kita buat Okay, koordinat N kita akan dapat apa ni? X sama dengan cross negatif 3 campur cross
15 per dengan hasil tambah. Hasil tambah dia 4. Okey. Jadi kita akan dapat 12 bahagi 4, 3. Okey. Y pula. Tengok Y. Sama cerita dia. Negatif 6 campur 18 per dengan 4. Kita akan dapat kat sini 3 juga. Uish, sama lah. Jawapan untuk N kita adalah 3. 3. Boleh Ilmi? Boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh Okey. Itu nombor 18. Pergi nombor 19 pula. Sekejap. Wah, ini 19, 20, 21 boleh 19 kat sini kalau kamu tengok. If the point A 4, -1. Kemudian B dia bagi kat situ 6, 5. Kalau dia bagi C -1K. Okey. A collinear. Find the value of K. Ada dua cara lah macam tadi. Satu cara yang saya bagi tahu cara kecurunan tadi. Oh, sorry tak nampak. Kecurunan tadi. Jadi kita boleh pakai A kat sini, B kat sini, C kat sini. A 4 -1, B 6, 5, C -1K. Kan? Kalau kita pakai ratio kecurunan tadi kita boleh dapat sama cerita dia. Ni dengan ni maksudnya apa? Y tolak dengan Y. 5 tolak -1 per dengan 6 tolak dengan 4. Okey, sama juga dengan ni. K tolak 5 per -1 tolak 6. Jadi kita kira akan dapat 6, 2, K tolak 5, -7. Okey, ini saya akan cross ni. 7 darab dengan 3 ni, 3, 21. -21. 16, 16 pula datang 16. K tolak 5. So K sama dengan -21 campur 5. Kan? Campur 5 kita akan dapat 18. -18. 18. Bukan 18. 16. Okey, ni simple tak sebab dia kata collinear. Satu lagi cara, ini cara pertama kita pakai kecurunan. Satu lagi cara, kita boleh katakan bahawa kalau ada 3 titik ni dia satu garis, maksudnya dia punya area dia equal to 0. Area of polygon equal to 0. Sebab apa? Mana ada polygon berlaku. Tapi kita susun koordinat ni. Kita boleh pakai formula ni. Formula ni 1/2. Ambil koordinat dia. 4, -1. 6, 2, 6, 5. -1K. Kemudian 4, -1. Macam tu. Okay. Equal to 0. Jadi 2 ni akan pergi sana dulu habis. Yang tinggal modulus ni je. Iaitu geng bawah dulu. 20 campur 6K campur 1. Tolak dengan -6, -5. Campur dengan 4K. -6, -5, 4K. Okey. Jadi kita dapat ni tak muat lah. Saya tulis. Boleh nampak ke ni kan? Okey, modulus kita akan dapat 21 campur dengan 6K
tolak dengan negatif 11, negatif 32. Negatif 32. Betul. Campur 4K. Sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat 6 tolak 4, 2K. 21 campur 32 kali 53. Saya salah kira ni. Sekejap. Ini bukan 21. Sorry. Ini soalan tadi ni. Aduh. Yang ni punya. Dia sampai sini. Hai. Ini 11 saja. Negatif 11. Negatif 11 saja. Okey. 2K. 21 campur 11. 32. 32. Betul. Campur 32 sama dengan kosong. Jadi K sama dengan negatif 16. Betul. Sama. Dua cara boleh buat. Satu cara kamu boleh gunakan kecerunan. Satu lagi cara kita boleh gunakan teknik ni. Luas poligon. Okey. Itu lebih kurang untuk soalan nombor 19 lah. Okey. Kita satu. Nombor 20 pula. Puas dia, 20. Koordinat A, B, C, D. Dia bagi A, B, C, D kat situ. Ada A, 4, 3. B, 1, 1. C, 1, 2. Dan D, H, 6. Okay. If the straight line AB is parallel to CD, AB is parallel to CD. Find the value of H. Bila dia kata parallel, maksudnya M dia sama. M1 equal to M2. Dia punya gradient. Gradient dia kat sini AB dengan CD. Kita cari gradient dia. So MAB is equal to 3 minus 1 over 4 minus 1. Jadi kita akan dapat kat situ 2 over 3. Okay. Ini pula. CD pula. MCD. MCD. Unknown kat bawah biasanya kita akan ambil bawah tolak atas. Mana unknown ada? 6 tolak 2 per dengan H tolak 1. Jadi kita akan dapat itu 4 per H tolak 1. Ini boleh congak lah. Kita dapat ni parallel sama. Terus kita buat dia akan jadi darab silang sini. Akan jadi 2H tolak 2 sama dengan 12. Ni cross. 2H sama dengan 14. H dapat 7. Okey. Saya rasa yang ni mudah lagi lah. Nombor 20 ni Tengok ni. Okey, nombor 21 ni pula apa bezanya soalan? Okey, saya buat kat tepi ni lah 21. Dah saya 21. Soalan 21 dia kata the point P 6P. Kemudian Q 2 negatif 1 R negatif 27. Okey. Are the vertices of right angle triangle. Bila dia bagi right angle triangle maksudnya
Yang pertama ni, dia mesti ada 1 darjah. Jadi akan wujud apa ni? Perpendicular. Kalau ada equation, kita boleh tukarkan jadi perpendicular. Okey? Sini. Kemudian, find the value of P. Jadi kita letak. Jadi PQ saya letak mana-mana tak apa kan? P, Q, R. Saya letak je tak kisah. Jadi saya nak dapatkan koordinat dia, maksudnya PQ perpendicular to QR. Okey, dapatkan M dia. M untuk PQ. M untuk PQ sama dengan P minus negative 1 Q 6 minus 2. Saya akan dapat kat sini P plus 1 over 4 untuk PQ. Lepas tu kita buat untuk QR pula. MQR. Okay. MQR kat sini Q dengan R. 7 tolak negatif 1. Kemudian negatif 2 tolak 2. Saya akan dapat 8 per negatif 4. Akan dapat negatif 2. Ini selesai. Okay. Cuma jangan bagi sama pula ni. Formula dia bukan sama sebab dia perpendicular. Perpendicular formula kita adalah M1, M2 equal to negative 1. Dia kena ingat salah jangan salah formula pula lagi masuk ni. Jadi kita akan dapat P plus 1 over 4 dengan negative 2 equal to negative 1. Dah harap dua-dua ni dia punya apa? Gradient kan. Dia boleh potong. Okey, negatif 2 jadi P campur 1 sama dengan negatif 2 dari atas 2P sama dengan 1. Boleh ni? Okey. Cuba kamu try ni. Nombor 22 tu. Nombor 22 sama lebih kurang dengan 21. Cuba Sekejap. Okey, kita tengok. Nombor 22. 22 coordinate point RSTU. Dia bagi R S T U coordinate. Okey, tum. R kat situ 3N S negatif N1 T 2 negatif 2 U negatif 7 5. Okey, dia perpendicular. RS perpendicular dengan TU. Jadi kita dapat M kat sini dulu kan. M kat sini saya ambil N minus 1 over dengan 3 minus dengan minus akan jadi plus N. Okey, yang bawah ni pula kita ambil M dia equal to negative 2 minus 5 over 2 plus 7. Di sini kita akan dapat negatif 7 over 9. Okey, jadi kita darab dua-dua ni. Formula kita M1, M2 equal to negative 1. So, N minus 1, 3 plus N dengan negatif 7 over 9 equal to negative 1. Itu formula dia. Jadi kita akan silang ni. Yang ini akan pergi dulu lah. Saya bawa ni dulu lah. Jadi N minus 1 over 3 plus N equal to 9 over 7. Negatif dengan negatif habis.
Yang ni kita dah boleh cross 7n minus 7 equal to 27 plus 9n. Jadi kita akan dapat 2n belah sini. Sini kita akan dapat 34. So, kita akan dapat n equal to 17. Dapat ni? Betul ke? Dapat cikgu. Dapat, ha? Okay. Sebab dia kata apa? Perpendicular. Formula kita M1, M2 equal to negative 1. Okay. Sambung terus. Saya belakang sangat ni kamera saya ni. Saya kena adjust. Okey. Nombor 23 situ tengok if the straight line 2x minus 6y plus 6 equal to 0 parallel parallel to straight line 3x plus py minus 8 equal to 0. Okey, yang ini kita boleh buat beberapa cara, tapi cara yang paling best sekali macam biasalah kita carikan dia dalam bentuk kita panggil dia gradient form. Satu gradient form. General form boleh, tapi gradient form lagi best lah. Kalau parallel maksudnya formula kita M1 equal to M2. Dia melibatkan gradient. Terbaik kita jadikan dia gradient lah. Okay, jadi gradient kita jadikan Y. Dekat sini akan jadi 2x plus 6 equal to 6y. So y equal to 2x plus 6 divide by 6 divide by 6. Yang fokus kita dekat ni je, gradient. So m kat sini is equal to 1/3. Situ. Fokus sini je. Ni tak payah. Ni. Yang ni pula sama cerita dia. Semua kat sini. Dia akan jadi py equal to negative 3x plus 8. So y equal to negative 3/px plus 8/p. Asing-asing, jangan sekali kan. Okay. Jadi kat sini m sini akan dapat negative 3/p. Ini kita buat sebab dia parallel, maka dua-dua ni adalah sama. So 1/3 is equal to negative 3/p. Cross saja kita dapat p equal to negative 9. Ini untuk soalan number 23 ya. Okey. Teruskan 23 38. Duduk 4. Okey. Nombor 24 kat sini kalau kamu tengok. Dia cerita dia. If straight line x/3 minus y/k equal to 1. Okey, yang ini kamu tengok formula ni. Ini equal to 1. Ini dia adalah sama dengan straight line equation intercept form. Intercept form. Formula dia apa? x/a plus y/b equal to 1. Jadi kat sini A ni adalah dia punya x-intercept, B ni adalah dia punya y-intercept. Okey, daripada formula ni lah. Yang ini dia beritahu apa? Straight line ni perpendicular to straight line. Perpendicular perpendicular gitu. Untuk straight line satu lagi 6x plus 8y minus 3 equal to 0. Satu general form, satu intercept form. Okey, dua-dua ni kita nak tukarkan jadi apa? Gradient form. Sebab bila dia kata perpendicular, formula kita M1
M2 equal to -1. Okay, saya akan tukarkan. Yang pertama tukar ini dulu. 8Y sama dengan -6X campur 3. Y sama dengan -6X campur 3 per 8 per 8. M sama dengan -3 per 4. Ini untuk yang bawah ni. Yang ini pula, M dia, kita boleh gunakan formula. M dia adalah sama dengan negatif Y-intercept over X-intercept. Boleh pakai ni. Sebab ini bagi kita intercept. Cuma kat sini, Y-intercept kita yang mana? K, bukan K. Negatif K. Negatif ni yang ni. Sebab formula kita positif. Yang negatif adalah K yang punya. Okay. Jadi kat sini, negatif Y-intercept dia adalah negatif K. Over X-intercept dia 3. Ini kita akan dapat K over 3. Kan? K over 3. Formula kita M1, M2. Jadi kat sini kita guna formula tak? M1, M2 equal to -1. Masukkan saja. -3 per 4. Darab dengan K per 3 sama dengan -1. Jadi saya akan cross dua-dua ni. Mati. Jadi negatif. K sama dengan -4 pergi sebelah. -4 pergi sebelah dia akan jadi 4. Yes. Boleh weh? Boleh cikgu. Boleh. Dia panjang sikit ni walaupun nampak soalan dia macam simple tapi dia panjang sikit. Okay. 25 pula. Find the equation of straight line that pass through point 1, -4 and parallel to straight line. Ini commonnya soalan. Soalan dah biasa. Untuk buat equation bila diberi equation. Dalam math banyak soalan macam ni kan. 25. Dia bagi equation. 3Y tolak 2X campur 5 sama dengan 0. Kan dia kata apa? Parallel. Parallel kemudian pass through. Pass through 1, -4. Okay. Dia ada dua cara. Cara yang pertama. Cara yang pertama kita buat. Kita dapatkan dulu dia punya gradient kat sini. Itu panggil dia teknik 1. Gradient. So 3Y equal to 2X minus 5. So Y equal to 2 over 3X minus 5 over 3. Kat sini kita akan dapat M kita equal to 2 over 3. Okay. Kemudian dia suruh buat apa? Kita buat satu equation yang pass through, parallel and pass through. Jadi equation yang baru adalah Y equal to 2 over 3X plus C. Masukkan koordinat kita dapatkan C. Y kita -4. Negatif, ini bukan. 2 over 3. X kita 1 plus C. Terus kita akan dapat jawapan kat sini. -4 tolak 2 per 3. Jadi C kita akan dapat -14. Macam tu. Belum siap lagi sebab dia nak equation. So equation Y equal to 2 over 3X minus 14 over 3. Panjang sikit. Satu lagi teknik. Simple je. Yang ini kita anggap pakai if parallel, then dia punya M1 equal to M1 equal to M2. Okay. Bila M1 equal to M2, M ni effect dia from X saja. So X and Y equal to X and Y. Maksudnya X and Y yang asal sama dengan X and Y yang baru. Contoh,
dia bagi yang ini. Okey, jadi apa saya boleh buat? Saya salin je 3. Jadi kita parallel maksud sama. 3y tolak 2x sama. Yang belakang ni saja saya letak equal to k. Ini unknown lah, letak je tak kisah. Masukkan ni dapatkan. Masukkan dapatkan k. Jadi 3 kali negatif 4 tolak 2 kali 1 campur k sama dengan 0. Okey, ini kita akan dapat jawapan kita kat sini apa ni? K is equal to negative 12, negative 2, negative 14. Jawapan kita akan dapat kat situ 3y tolak 2x tolak dengan 14 sama dengan 0. Question dia. Okey, sekejap saya tengok kenapa dia tak sama ni. Oh, positif, sorry. Negatif pergi sebelah, positif. Lepas tu saya tengok tak sama, ni baru sama. Ni dengan ni sebenarnya adalah benda yang sama. Dua-dua ni boleh pakai dalam exam, boleh pakai. Untuk apa? Parallel. Kalau parallel maksudnya x dan y sama. Boleh pakai. Kalau dia ada bagi equation. Okey, itu nombor 25. 26. Equation of straight line that pass through the point P negative 2, 5 and is parallel to line segment joining the point A and B. Wow. Okay. Nombor 26 ni panjang juga cerita dia. Nampak je soalan dia simple. Tapi dia punya benda banyak tau. Tengok. Nombor 26 ni. Apa dia bagi dulu? Dia kata find equation straight line that pass through P negative 2, 5. Yang ini saya akan jadi XY dia lah. Okay. Parallel to line segment. Bila parallel to line segment, senang sikit lah. Jadi M dia sama. Jadi kita dapatkan M dulu. M dia sama dengan negative 4 minus 1. Kemudian divide by 3 minus 2. Jadi kita akan dapat kat sini M equal to negative 5. Okey, dia dapat. Terus siaplah jawapan kita. Jadi Y is equal to negative 5x plus C. Sebab M ni dengan M ni sama sebab parallel. Masuk je ini untuk dapatkan C. 5, negatif 5, negatif 2 plus C. So, C is equal to 10. 5 tolak 10, negatif 5. Di jawapan jangan lupa tulis Y sama dengan negatif 5X tolak 5. Okey, itu nombor 26 lah. 26. Ada 7. Okey, 27, 28, 29. Okey, kamu try dulu ni. Tengok. 3 soalan Okey. Nanti kita try. Nanti kita Okey, nombor 27. Nombor 27 situ kita find the equation of straight line
that is parallel to dia bagi parallel to 2x minus 3y plus 4 equal to 0 pass through the midpoint. Dia midpoint pula kan. K negative 3 0 and L 5 negative 2. Jadi midpoint dia kat sini kita ambil average sajalah. Dia akan dapat kat situ negative 3 5 2. 2 divide by 2 1. Ni negative 2 divide by 2 negative 1. Ini midpoint dia. Yang ini kita nak pakai yang mana? Mana-mana boleh lah. Contoh kalau dia minta apa? Find equation je. Equation je kita boleh pakai yang XY je. 2x tolak 3y plus k equal to 0 masuk. Jadi 2, 1, negative 3, negative 1 plus k equal to 0. Jadi kat sini 2 plus 3 plus k equal to 0. So k is equal to negative 5. So answer kita kat sini 2x minus 3y minus 5 equal to 0. Ini dalam bentuk general form. Kalau kamu buat dalam bentuk gradient form, dia tukar sikit lah. Okay. Dapat ni? Bukan? Okay. Nombor 28. 28 pula kat situ dia minta find the equation of straight line pass through point 1, 2 perpendicular. Sama cerita dia. Cuma beza dia perpendicular. Tadi parallel ni perpendicular pula. So 2x plus 3y minus 4 equal to 0. Perpendicular ada juga shortcut dia. Tapi saya lebih suka buat macam biasalah. Kalau perpendicular 3y equal to negative 2x plus 4. Y equal to negative 2 over 3x plus 4 over 3. So M1 kita adalah equal to negative 2 over 3. Sebab dia kata perpendicular, M2 kita adalah, kita boleh congak kan, tukar simbol. Negatif akan jadi positif, 2/3 akan jadi 3/2. Ini yang kita akan jadikan dia equation yang baru kita tu. Okay, saya akan ambil kat sini. Mana untuk okay, y equal to 3 over 2x plus c. Masuk koordinat yang diberikan 1 and 2. Dia 2 3 over 2 1 plus c. Kat sini kita akan dapat 2 minus 3 over 2 equal to c 4. Jadi 1 over 2. Equation y equal to 3 over 2x plus 1 over 2. Ini kalau kita buat dalam bentuk gradient. Okay, nak jadi general form boleh? Pakai formula yang satu lagi. Number 29. Cikgu. Ya. Yang nombor 27. 27, okey. Yang K tu datang mana? K tu saya jadikan dia formula ni. 4 ni saya tukarkan jadi K. Kalau kita pakai formula parallel, kan? Kita boleh pakai ni. Tukar je 4 ni jadi K. Oh, okey. Kita pakai formula, kalau parallel maksudnya X dengan Y dia sama. Yang tak sama adalah numbers. Dia punya constant. Okey. Okey, boleh ni? Boleh cikgu. Ya. Nombor 29 pula dia kata find the equation of straight line that pass through point A phi negative 3 and perpendicular to the line segment that connect M and N. Di kat situ kita ada M negative 2 4 and
negative 4, 3. Sini kita boleh dapatkan M. Gradient kan. Gradient saya akan dapatkan sini akan be 4 minus 3 over negative 2 minus negative 4. Kita akan dapat 1 over 2. Okay, 1 over 2 sini. Jadi, perpendicular M2 kita akan jadi apa? Tukar simbol negatif 2 over 1 is 2. Ambil yang ini, dibuat kat sini. Y, kita boleh pakai Y minus Y1 equal to M X minus X1. Formula ni, tukar formula bagi kita ada banyak variasi. Boleh ingat banyak formula kan. Jadi Y minus dengan Y1 ini plus 3 equal to M negative 2 X minus 5. Jadi kalau nak jadi general form boleh, nak jadi gradient boleh. Y sama dengan negative 2X plus 10 minus 3. Jadi answer akan dapat Y equal to negative 2X plus 7. Tengok. Boleh Mi? Sama Mi? Boleh cikgu. Okay. Pergi 30, 31, 32 pula. Jom. Sama. Okay. 30 kat situ. Coordinate of point P, Q, R, S. Bagi P, Q, R, S. Okay, P kat sini 3, 4. Q 1, negatif 2. R negatif 5, negatif 6. S negatif 3, 8. Find equation of straight line. The pass through midpoint of PQ perpendicular to RS. Midpoint of PQ perpendicular to RS. Jadi dekat PQ kita dapatkan midpoint. Midpoint dia kita hanya perlu buat cari purata lah. Kan? Purata. Cari midpoint purata 3 campur 1, 4 bahagi 2. Jadi 2. 4 tolak 2, 2. 2 bahagi 2, 1. Dia simple je. Okey, yang ini pula kita dapatkan dia punya gradient pula. M equal to ni besar. 8 tolak negatif 6 per dengan negatif 3 tolak negatif 5. Kita akan dapat kat sini 14, 2. Dapat 7. Itu gradient dia M1. Okey. Jadi kita ada point, kita ada gradient. Jadi kita dah boleh buat lah. Kita boleh dapat buat lah. Kita akan dapat kat sini. Iaitu equation kita Y equal to 7. Okey, tu pula. M2 kan. M2 akan jadi apa? 7 akan jadi negatif 1 over 7. Tukar simbol inverse. Negatif 1 over 7 X plus C. Nak dapat C masukkan koordinat kita. 1 negatif 1 over 7 2 plus C. So C equal to 1 plus 2 over 7. 7 kali 1, 7. 7 campur 2, 9 per 7. Jawapan kita akan dapat Y sama dengan negatif 1 per 7X campur 9 per 7.
Okey, cikgu. Okey. Boleh? Nombor 31 pula. Nombor 31. Sini nombor 31. Find equation perpendicular bisector. Ini kita nak buat perpendicular bisector. Okey. Perpendicular bisector bentuk dia lebih kurang macam inilah kalau ada A, ada B. Kan? Kemudian dia buat macam tu. Ini yang kita panggil dia perpendicular bisector equation. Dia mesti bisector dan perpendicular. Jadi kamu nampak apa syarat dia? Syarat dia yang pertama adalah kita kena dapatkan apa? Midpoint. Yang kedua syarat dia kita kena dapatkan apa? Gradient M1, M2 equal to -1 perpendicular. Okey? Contohlah untuk soalan. Ya. Kita pergi tengok soalan nombor 32 tu, 31 tu. Dia kata find the equation molecular vector of the line segment connect point P and Q. Jadi kat sini kita ada P -1 and 2 kan? Kemudian Q 38. Lepas tu kat sini kamu akan tengok kita akan dapat apa dia? Midpoint Midpoint dia -1. Ni saya buat dah lupa pula midpoint -1 plus 3 divide by 2. 2 plus 8 divide by 2. Ini midpoint Kita akan dapat 1. Sini akan dapat 5. Okey. Kemudian kita pergi buat pula. Kita panggil dia kat sini gradient lah. M1. M1 equal 8 tolak 2 per dengan 3 tolak -1. Jadi kita akan dapat 6/4 sama dengan 3/2. Jadi M2 kita inverse tukar simbol dia negatif 2/3. Okey, kita ada point, ada ni, kita boleh pakai mana-mana. Okey, biasanya kalau M pecahan kita lebih sesuai pakai yang second formula tu, iaitu y minus 5 -2/3. Yang ini x minus 1. Dia lebih sesuai pakai ini sebab kita nak jadikan general form. Ini 3 pergi sini akan jadi 3y tolak 15 -2x campur 2. Ini sini kita akan dapat jawapan 3y campur 2x tolak 17 sama dengan 0. Ini lebih sesuai. Okey, Mi, dia faham Boleh, cikgu. Okey. Nombor 32 32 pula. Sini. Atas. Nombor 32. Okey, perpendicular bisector of the line segment joining R and S. Jadi kita buat ni R dengan S dulu kan. R -2, 3 dengan S kat sini 6, 7.
Di first kali kita dapat midpoint tu. Midpoint kat sini saya ambil negative 2 plus 6 divide by 2. 3 plus 7 divide by 2. Jadi kita akan dapat 2. Ini 5. Kemudian dia punya M pula. M1 equal to 7 minus 3 over 6 minus negative 2. Kita akan dapat 4 over 8, 1 over 2. So M2 kita akan jadi negative 2 over 1. Jadi 2 lah. Kalau macam ni sesuai kita pakai Y equal to MX plus C. Y equal to negative 2X plus C sebab dia tak ada fraction. Dan masukkan saja 5, negative 2, 2 plus C, kita akan dapat 5 plus 4, 9. So answer kita Y equal to negative 2X plus 9. Equation ni sebab bila dia bagi, dia kata kat situ, belum lagi. Dah siap lagi. Nanti saya ingat dah siap. Okay, dah dapat equation dia kata, intersect X axis at point A. Intersect X axis. Bila intersect X axis, kita panggil dia X intersect. X intersect formula dia apa? X0. Jadi maksudnya Y equal to 0. Jadi kita akan dapat kat sini 0. Negative 2X plus 9. So 2X 9X equal to 9 over 2. So A is 9 over 2, 0. Macam tu. Okay. Equation ni maksudnya kamu boleh buat macam mana pun tak kisah. Macam mana pun boleh buat tak kisah. Sebab apa? Sebab bila dalam equation ni, dia tak bagi jenis apa. Dia nak form pun dia tak bagi. Jadi kamu boleh buat jenis apa pun suka hati kamu. Baik, cikgu. Okay, boleh? Boleh. Okay. Kat sini terus nombor 33. Pergi bawah ni lah. Nombor 33 kat situ masih lagi dalam bahagian dia panggil perpendicular. Ya. Oh, yang ni. Yang ni best ni. Perpendicular each other. Equation of straight line QR to Y. Mana soalan dia? Ya. Soalan dah. Ya, saya ambil maklumat dulu. Kemudian dia bagi tahu PQ is perpendicular to QR. Okay, equation of straight line QR. Dia bagi QR. Equation dia adalah 2y equal to negative 3x plus 6. Okay, mana equation dia 33. Ni lah ni. Okay. Oh, ada gambar. Okay. Jadi kat sini find equation of PQ. Find equation of PQ. Ini senanglah sebab apa? Bila nak cari find equation of PQ, simple lah. Sebab first kali kat sini, kita kena dapatkan equation untuk QR ni kita jadikan dalam bentuk gradient form. Paling senang. Y equal to negative 3 over 2x plus 3. Okay. Jadi kalau kamu tengok kat sini, dia punya apa? Y-intercept dia sama duduk dekat Q. Ni Y-intercept dia sama. Jadi dia punya gradient saja. Jadi sebab dia perpendicular, gradient kita yang satu lagi akan jadi M is equal to negatif tukar jadi positif 2 over 3. Jadi kita boleh jawab dah. Y equal to 2 over 3. X plus 3 juga. Kenapa plus 3 juga? Sebab dia punya tempat dia. Kita panggil dia punya Y-intercept dia berkongsi titik yang sama. Itu titik Q. Okey, pendek je ni. Nombor 34. Oh, ni best ni. Soalan sebab soalan dah ada gambar. Tadi sebab lama kita buat soalan tak ada gambar. Saya tarik. Okey, 34.
Okay, number 34 kat situ. Tengok. Dia ada satu gambar. Simple je gambar dia. Bagi straight line. Ada P. 0, 2. Kemudian Q kat situ. 2, 3. And R tak ada. Ini maksudnya ada pakai ratio je ni. X, Y. Okay. In the following diagram, PO2, 02, Q23, and R are straight line that lies on the straight line PQ and QR14. PQ, QR14. Nampak? Jadi kita boleh siapkan dia, cari koordinat R ni dengan menggunakan line segment. Okay. Jadi A kita, line segment saya buat balik. Saya biasanya line segment, saya guna teknik ni, saya kena lukis semula. 02, 23 dengan XY 14. Okey, turun sini 2 equal 3 equal. Kan? 2 equal 3 equal kat sini. Sini saya ambil cross kan. 0 plus dengan X divide by dia punya total ni to 5. So kita akan dapat X equal to 10. And X equal to 10. Yang ini pula 3. 8 plus dengan Y divide by 5. So kita akan dapat 15. 8 plus Y, 15 minus 8, 7. Koordinat kita untuk R adalah 10, 7. Boleh ni? Ni? Boleh cikgu. B B. Okay, B pula kat sini, find the equation of straight line that pass through R and perpendicular to straight line PQR. Dia nak pass through R perpendicular dengan PQR. Jadi kat sini kita kena dapat gradient dia pula. Kat sini gradient M1. M1 kita yang PQR lah. M1 kita bagi senang pakai bagi yang kecil ni pun tak apa ni. Koordinat mana-mana tak apa kan. 3 tolak 2 per dengan 2 tolak 0, kita akan dapat 1/2. Jadi sebab dia kata perpendicular, M2 dia adalah negatif 2. Okey, kat sini kita akan buat, kita akan dapat Y equal to negatif 2X plus C. Okey, koordinat dia kata pass through R. Ambil koordinat R ni. Y dia 7, negatif 2, 10 plus C. So C is 27. The equation kita Y equal to negative 2X plus 27. Dia punya paper 2. Panjang cerita dia. Okay. Sini tengok. 34 C pula. Okay. C apa soalan dia? If the straight line B intersect the axis at point S. Straight line in B. Okay, straight line in B tadi. Maksudnya ini. Wah. Ke sini. Okay. Intersect axis at point S. Calculate the area of quadrilateral OQRS. Jadi kita kena ada O, ada Q, ada R, ada S. Sini.
Jadi O 0, Q kita ada 2, 3. Kemudian R kita ada tadi 10, 7. Okey, S bila kita masuk kat sini, intercept dia adalah Y equal to 0. So 0 equal to negative 2x plus 27. So kita akan dapat 2x equal to 27, x equal to 27 divided by 2. Jadi kat sini 27 over 2, 0. Okay. Jadi kamu kena pakai apa? Dia punya formula untuk area of polygon. Nama nak dapat formula area of polygon. Okay. Saya akan ambil kertas sekejap. Okay. Polygon. 1 over 2. Area is equal 1 over 2. Kita masuk 0, 0. 2, 3. 10, 7. 27 per 2, 0. Patah balik 0, 0. Itu formula untuk area kan. Okay. Jadi untuk area kita ambil kat sini sama dengan 1 over 2. Kita akan ambil geng bawah dulu. Ingat Jadi 0, 0, 0 semua kosong. Yang tinggal 14 saja. Tolak dengan geng atas. 0, 30. Ini 30. Okay, 30. Oh, ni pun ada juga. 27 darab 7 darab 27 per 2. Jadi plus 7 darab 27 per 2. Okey, ambil kalkulator, kira. Kemudian tolak dengan dia punya 30 campur dengan 7 27 per 2. Dia yang kacau ni bila dia ada ni fraction ni ada kacau. Okey, kita akan dapat 1 over 2 negative 110.5. Jadi modulus positif hilang. Dan negatif hilang jadikan positif. Answer kita 48.25 unit square. Okay. Boleh ni? Ingat? Ingat lagi? Ni area of polygon. Boleh cikgu. Boleh Kita pergi number 35. Okey, panjang juga. Soalan ni. Okey, nombor 35. Just The straight line 2y equal to x plus 4. Okay. In the following diagram is perpendicular bisector of the line segment that connect the point P, 0K and RH0. Okay. Jadi kita nampaklah idea dia bagi. Jadi first kali kita kena buat apa? Kita kena cari, sebab dia bagi tahu sini adalah perpendicular bisector. Jadi equation ni kita dapatkan dia punya gradient dulu. Y is equal to 1 over 2x plus dengan ni 2. Tukar, bahagi 2 lah. Bahagi 2 kan. So M1 is equal to 1 over 2. Jadi M2 kita akan jadi apa? Negative 2. Okay.
Daripada maklumat dia bagi kat atas tu, yang M2 ni adalah siapa punya? Ini adalah PR punya. Sebab yang ini adalah yang lain dia bagi tu. Pada kita perpendikular kan. Jadi bila perpendikular kita ada gradient, formula kita ada formula yang kita boleh kaitkan. Okey. Formula yang kita boleh kaitkan adalah kita boleh jadikan dia formula gradient is equal to negative y-intercept divided by x-intercept. Kita boleh pakai yang ini. So kita akan letak negative 2 is equal to y-intercept kita adalah negative k, x-intercept kita adalah h. Sini kita akan dapat satu equation yang mana k ni k equal to 2h. Ni pindah sini. Ada satu equation. Okay. Satu equation lagi. Ini yang kebat dia. Kamu kena dapatkan untuk line ni. Dia punya midpoint. Dia punya midpoint. Midpoint dia bagi kat situ P 0K and R H0. Jadi midpoint kita adalah 0 plus H, H over 2. K plus 0 pun K over 2. Ini dia punya midpoint. Dan midpoint ni sebenarnya dia adalah titik yang berada atas garisan ni. Jadi kita boleh substitute dalam ni. Bila kita substitute dalam ni, kita akan dapat 2 kali K over 2 equal to H over 2 plus 4. Jadi kita akan dapat K is equal to H over 2 plus 4. Sini kita boleh substitute lah. Kita buat simultaneous equation. So saya akan ambil ke sini. Saya akan dapat 2H equal to H over 2 plus 4. Saya akan dapat kat sini 4H. Saya darab 2. Malas ada fraction ni. So H plus dengan 8. So 3H equal to 8. So H equal to 8 over 3. Itu yang pertama. Yang kedua, dah dapat H, masukkan. Jadi K is equal to 2, 8 over 3. Kita akan dapat 16 over 3. Cuba tengok. Okey, cikgu. Okey, boleh? Faham? Okey. Seterusnya kebat ni. 35, 30. Mana bagi 36? Bukan. Atas. Okey. Pulang Okey, nombor 36. Yang ni soalan exam kamu mungkin lebih kurang macam ni lah soalan dia. Dia bagi A, B, C, D, E. Lepas tu dia bagi 7 markah. Kan? Okey. Okey, gambar lebih kurang. A, C2. Bolehlah lebih kurang lah. Ni degree of trapezium. Trapezium ni parallel. C, koordinat ni adalah B. 13,6. A tak ada koordinat. D ada negative 2 and 1. Okay. Equation dia bagi 4y sama dengan 3x plus 10.
Following diagram show trapezium ABCD such that AB is parallel to DC. Okay. Jadi bila dia bagi parallel tu, jadi maksudnya dia punya gradient ni boleh guna kiri kanan lah, tengok. 4y sama dengan 3x tambah 10. Jadi y sama dengan 3/4x sama dengan tambah 10/4. Okay. Dekat sini m dia sama dengan 3/4. M kat sini. Bila M sini 3/4, M sini pun 3/4 sebab dia parallel. Tapi M kat sini perpendicular pula. M kat sini akan jadi negatif 4/3. Sudah tak banyak ah. Okey. Soalan pertama, equation of straight line AB. Cantik. Kita dah ada M. Jadi A kan. Jadi AB kita adalah Y equal to 3/4X plus C. Ini pakai jenis gradient form biasa. Masukkan 6 3/4x 13 plus C. So kita akan dapat situ 6 minus dengan 39/4. So 436. 36 minus 39 negatif 3/4. Jadi equation kita akan dapat jawapan dia Y is equal to 3/4x minus 3/4. Itu untuk A. Okay. Untuk B dia minta apa kat sini? Equation of BC pula. Mana BC? Sama juga. Sebab kita dah ada apa? Gradient. So kita pakai cara lain pula. Suka tukar cara kan. Okay, yang ini saya pakai Y minus 6 equal to negative 4/3 X minus 13. Saya boleh tukar-tukar ni. So 3Y 18 negative 4X minus 452. Oh sorry, plus. Okay, susun balik. 3Y plus 4X negative 70. Siap. Bentuk ni boleh bentuk macam mana pun samalah kita buat, tak kisah. Okay. Coordinate of point A. Coordinate point A kita relate dengan yang mana? Kan? AB. Ni AB. Point A kan? Jadi point A kita ambil yang ni. C. Point A adalah dia punya apa? X intercept. Y dia 0. So kita akan dapat kat situ 3/4x is equal to 3/4. Jadi x is equal to 1. Jadi koordinat A adalah 1, 0. Okey, dia ada kaitan. Koordinat point C. Point C lain Point C ini adalah intersection. Bila intersection, kita kena buat apa? Kita kena buat simultaneous equation between DC dengan BC. Kan? Jadi untuk point D, point C, first saya akan ambil yang atas ni, yang dia dah bagi tu. Tapi tulis bagi cantik lah. Negatif 3x plus 4y equal to 10. Lepas tu ambil yang BC tadi, ni atas ni je BC. Tulis bagi cantik juga. Ini 4x plus 3y equal to 70. Yang ini kita boleh pakai calculator untuk dapatkan x dan y dia. Simultaneous equation. Ambil calculator. Negative 3. Okay, negative 3. 4. 10. Kemudian 4. 3. 70.
10, 10 lah. 10, 10. Koordinat apa? C is 10, 10. Okay. E, area of trapezium. Okay, area trapezium. Atas, koordinat kita dah ada, saya letak dulu. Koordinat A kita tadi 1, 0. Koordinat C tadi 10, 10. Jadi kita dah buat area of trapezium dengan menggunakan formula area kita. Jadi area is equal to 1/2. Mula saya ambil mula dekat A lah. 10, 13, 6, 10, 10, negative 2, 1, back to 1, 0. 1/2. Saya ambil bawah dulu. Darab. 6 plus 130 plus 10. 0 tak payah. Minus yang naik atas. Okay, 0 tak payah. 60 minus 20 plus 1. So 146, 41. Cakap 1/2 is 105. So answer kita akan dapat 52.5. Jadi kena ingat dia punya teknik je lah. Teknik polygon, teknik equation. Semua benda-benda pusing-pusing benda macam tu je. Okey, ni lebih kurang tengok gambar dia. Jadi kamu boleh try lah sampai nombor sampai number 40 tu lebih kurang aja soalan ni. Okey Mi? Baik, cikgu. Boleh Jadi kita sampai sini dulu. Stop sekejap. Kan? Okey. Jadi nanti kita jumpa lagi insya-Allah hari bila? Esok malam. Hari Kamis malam. Esok Rabu. Okey, Kamis malam. Okey. Baik, apa-apa tadi bagi tahu saya lah. Okey. Okey, terima kasih Mi. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.